Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot pentaksiran Bilik Darjah. Apa khabar para penonton sekalian dan murid-murid sekalian? Pastikan jangan duduk-duduk saja. Pastikan anda semua duduk dalam keadaan sihat, buat senaman, regangan dan sebagainya supaya dapat hidup dengan lebih sihat. Baik, siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini dalam slot PBD dalam sejarah? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, bersama dengan kita pada hari ini jurubahasa isyarat Azlina, Cikgu Azlina Masyuri daripada SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Kuala Lumpur, dan juga bersama dengan kita pada hari ini guru kesayangan kita, guru sejarah kita, Cikgu Nur Hayati Muhammad Razan daripada SMK Mat Kilau Kuantan, Pahang. Cikgu, apa khabar? Baik. Aiman dan Cikgu Lana, apa khabar? Saya baik, Alhamdulillah. Cikgu pun pandai buat bahasa isyarat juga. Kita kena belajar. Baru belajar? Baru belajar. Baik, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Cikgu, apa topik yang kita nak cerita hari ini, Cikgu? Okey, hari ini kita nak lihat berkaitan dengan pentaksiran Bilik Darjah dalam mata pelajaran sejarah menengah atas. Okey, jadi tanpa melengah masa, jom kita Cikgu, akan kita mulakan. Jom. Dipersilakan Cikgu. Okey, jadi kalau kita lihat pada pentaksiran Bilik Darjah ini, ia merupakan satu proses yang berlaku secara berterusan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, ataupun biasanya kita gunakan PDP. Okey, dalam kalangan guru kami menggunakan istilah PDP. Jadi proses ini berterusan dan perlu ditaksir oleh guru menggunakan pelbagai kaedah dalam pentaksiran Bilik Darjah, yang mana dalam bahagian yang pertama ini saya akan menerangkan dengan memilih satu standard kandungan pembelajaran sejarah menengah atas ataupun sejarah tingkatan 4 SK 11.4, yang mana kita lihat SK 11.4 ini mengandungi SP 11.4 mengandungi standard kandungan, ada 9 standard kandungan sebenarnya mengikut dalam di SKP. Jadi yang mana segmen ini kita akan fokuskan bagaimana pelaksanaan PBD itu berlaku dalam pentaksiran, dan PBD itu boleh berlaku secara serentak. Jadi apa yang nak ditekankan di sini ialah, okey, pertama sekali kalau kita lihat dari segi peruntukan masa. Okey, masa bagi mata pelajaran sejarah yang mana kita gunakan, kalau kita lihat dalam perbincangan kita letakkan sebagai 4 kali perjumpaan ataupun 4 jam, yang mana di sini saya telah memberikan cadangan agihan standard kandungan bagi setiap komponen dalam satu sesi PDP. Okey, jadi kita lihat yang penting sekali, apabila kita merancang sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut, kita perlu mengambil kira keupayaan murid kita. Jadi sebenarnya guru yang lebih mengenali murid masing-masing. Dari sinilah sebenarnya guru perlu menggunakan kemahiran pengetahuan ini untuk merancang. Jadi pada bahagian ini kita akan melihat bagaimana proses perancangan suatu pengajaran dan pembelajaran itu dengan menerapkan juga pentaksiran dalam bilik darjah. Okey, dalam jam yang ketiga dan keempat sebagaimana paparan ini sebagai satu cadangan yang mana akan dibincangkan secara detail bentuk aktiviti yang mungkin boleh kita lakukan dalam sesi tersebut. Okey, saya terus kepada bagaimanakah pelaksanaan ataupun bagaimanakah kita mentaksir. Jadi jenis pentaksiran ini sebenarnya berlaku dalam bentuk formatif dan sumatif. Okey, dan sumatif ini ialah kita lihat berlaku pada akhir. Jadi akhir di mana? Iaitu pada akhir pembelajaran, okey, akhir penggal bulan ataupun tahun. Dan yang paling penting sebenarnya data yang kita dapat daripada penguasaan murid ini sebenarnya bukanlah untuk kita membanding beza antara murid-murid ini sebenarnya, tetapi bagi kita merancang, bagi guru merancang bagaimana kita ingin membantu murid yang mempunyai tahap penguasaan minima. Jadi di sinilah kalau kita lihat pentingnya kita merancang proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan rancangan pengajaran harian RPH. Okey, jadi di sini
penentuan objektif. Jadi objektif perlulah objektif yang boleh diukur. Okay, kemudian aktiviti. Aktiviti yang dirancang perlu memenuhi juga sebenarnya aktiviti yang kita kata sekarang ni aktiviti yang berasaskan elemen PAK21. Pengajaran berasaskan abad ke-21, kaedah PDP, dan yang penting di sini kita lihat pentaksiran boleh berlaku dalam secara lisan. Guru memerhatikan tindak tanduk murid di dalam kelas. Kemudian secara bertulis. Okey, jadi di sinilah pengoperasian PBD yang mana ini adalah sebagai panduan kepada guru-guru sebenarnya dalam kita merancang, dan sekiranya dalam proses PDP tersebut kita dapati bahawa murid tidak mencapai objektif yang ditetapkan, maka tindakan susulan perlu dilakukan oleh guru. Jadi tindakan susulan ini membawa kepada intervensi lah, kalau kita kata apa yang guru nak buat untuk perancangan seterusnya, membantu murid yang tidak menguasai tahap kemahiran atau penguasaan yang kita harapkan kepada semua murid. Jadi semua murid dalam pendidikan perlu diberi keadilan. Okey, semua berhak untuk mendapatkan pentaksiran yang adil oleh guru-guru. Dan di sini kalau kita lihat kaedah dapat, sebab kita telah pun mengalami satu fasa kita kata pengajaran yang secara norma baharu, yang mana PBD berlaku sama ada secara bersemuka maupun tidak bersemuka. Okey, itu saja dalam perbincangan kita dalam segmen yang pertama ini. Baik cikgu, terima kasih cikgu. Jadi kita nak dengar lagi banyak perkara tentang pentaksiran bilik darjah dalam sejarah tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 cikgu ya. Tapi kita nak berehat seketika para penonton. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot pentaksiran bilik darjah dalam sejarah tingkatan 5 dan tingkatan 4. Okey cikgu, untuk segmen kali ini apa yang akan cikgu kongsikan? Okey, terima kasih Aiman. Tetapi dalam proses kita nak membincangkan pada hari ini sebenarnya kita akan pilih satu standard kandungan, iaitu satu standard kandungan yang berada dalam topik tingkatan 4. Jadi dalam perbincangan ini saya bawakan kepada bagaimana kita merancang aktiviti berdasarkan kepada standard kandungan yang telah ditetapkan, dipilih dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut. Okey, di sini rakan-rakan guru, dan sebenarnya kalau kita lihat kita merancang daripada 9 standard pembelajaran yang terkandung dalam standard kandungan 11.4. Okey, setiap elemen ini perlulah, kalau kita lihat dalam perancangan tadi, elemen pertama ialah objektif. Objektif perancangan kita, pengajaran kita perlulah boleh diukur. Jadi di sini saya berikan contoh standard kandungan dan juga objektif, dan seterusnya kita akan memberikan cadangan apakah aktiviti yang boleh kita lakukan dalam masa 1 jam pertemuan kita dengan murid-murid kita. Okey, yang penting kita pastikan pentaksiran bilik darjah itu berlaku. Okey, di sini sebagaimana pada paparan, okey saya terus kepada aktiviti lah. Jadi kalau kita lihat dalam aktiviti di sini kita bawa kepada aktiviti perbincangan. Okey, saya suka gunakan, kalau saya sendirilah sebagai guru, saya menggunakan satu kotak bahan BBM saya itu yang murid-murid saya panggil kotak Doraemon. Okey, jadi mungkin nampak simple, tetapi sebenarnya peranan guru ialah dalam mata pelajaran sejarah terutamanya ialah bagaimana kita ni nak menarik minat murid. Jadi guru merancang aktiviti dan guru juga perlu menyediakan diri supaya murid bersedia dengan guru-guru untuk dalam aktiviti PDP tersebut. Okey, jadi dalam perancangan ataupun kalau kita lihat aktiviti yang kedua, yang mana dia dalam aktiviti ini sebagaimana pada paparan, kita telah juga menerapkan unsur nilai. Jadi unsur nilai ini perlu perlu wujud dalam ataupun dimasukkan di dalam setiap kali proses PDP ataupun satu sesi pengajaran. Dan objektif, sekali lagi saya tekankan, perlulah objektif yang boleh diukur. Jadi kalau kita lihat objektif ini ialah untuk memastikan murid dapat membina peta kronologi, maka aktiviti yang saya cadangkan pada paparan ini menunjukkan kepada carta kronologi. Apabila kita selesai membincangkan topik, kemudian kita uji murid, adakah boleh murid menyusun
kronologi peristiwa. Kemudian murid boleh membuat pembelajaran ataupun pentaksiran kendiri menggunakan carta KWL. Dan juga ikut kesesuaian kepada keupayaan guru dan pengetahuan guru dan juga bagaimana guru itu nak menarik murid untuk mentaksir pentaksiran kendiri. Kemudian ini adalah contoh dalam aktiviti yang ketiga yang mana untuk menilai mengasas kesan. Jadi di sini kita lihat penggunaan peta I-Think, peta pemikiran dan juga pelbagai kaedah sebenarnya boleh dilaksanakan. Okey, dalam paparan ini saya membawa kepada satu aktiviti kerana kita membincangkan menengah atas. Jadi murid menengah atas ini dia mesti dibiasakan dengan cara penulisan esei yang betul. Jadi di sini saya banyak mengajar murid tentang cara belajar penulisan soalan kebat. Jadi kita pandu murid dan kemudian kita di sini kalau tengok ada sticky note. Penggunaan sticky note ini juga kecil tetapi memberi makna besar dalam menarik minat murid, dan di sini perlakuan yang ditonjolkan oleh murid itu juga boleh ditaksir kerana itu yang kita lihat pentaksiran PBD ini berlaku sama ada melalui lisan, pemerhatian maupun secara bertulis, dan di sini adalah cadangan bagi segmen ataupun sesi ataupun kita kata dalam standard kandungan yang dipaparkan, aktiviti yang dicadangkan di sini. Okey, kita di sini ada pelbagai aktiviti lah yang telah pun disenaraikan, jadi bergantung kepada guru lah. Tetapi ingat guru, kita mesti menyediakan murid kita dalam sesi kata pembelajaran abad ke-21. Okey, saya sudah balik kepada Aiman. Okey cikgu, jadi mungkin ada sedikit rumusan daripada slot kali ini cikgu. Ya, saya nak rumuskan macam inilah cikgu. Kita ni adalah perancang. Murid kita adalah keutamaan kita. Kita perlu memberikan mereka peluang untuk mereka mendapatkan tahap penguasaan yang sebaik mungkin. Jadi sekiranya walaupun kita tahu dalam hakikatnya ada murid yang tidak langsung boleh bercakap, jadi kita cuba menggalakkan murid itu mungkin dengan penyoalan oleh guru, mungkin murid itu menunjukkan secara perlakuan dan guru perlu menjelaskan perbuatan atau perlakuan tersebut merupakan satu perlakuan yang menunjukkan elemen yang kita taksir dalam pentaksiran bilik darjah tersebut, dan dia rasa oh cikgu nilai tindakan mereka, dan di sinilah sebenarnya tak ada isu kita kata murid ini orang yang tak dapat bercakap, kita cuba cara yang mana menarik minat mereka. Yang penting apabila berlaku perubahan dari segi tindakan, itu sebenarnya sudah menunjukkan dari segi murid bersedia menerima, dan akhirnya kita boleh buat okey, biasanya kita akan guna paling mudah. Okey, sekiranya kamu faham mata pelajaran hari ini, kita gunakan isyarat tangan sebagai contoh, thumbs up, thumbs middle, ataupun tak faham okey kat sini. Jadi kita dapat lihat siapa yang perlu kita berikan penekanan lebih. Jadi guru merancang balik, ingat dia, bila tindakan susulan diambil apabila kita kenal pasti murid yang tidak mencapai objektif yang kita tetapkan. Kita sebagai perancang. Itu dia kesungguhan guru-guru kita. Macam mana murid-murid? Thumbs up, thumbs middle atau thumbs down? Okey, thumbs up cikgu. Thumbs up. Wow, maknanya murid-murid kita betul-betul memahami apa yang cikgu terangkan sebentar tadi. Baik, kita nak berehat seketika para penonton. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot pentaksiran bilik darjah dalam sejarah tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Baik para penonton, jom kita terus bersama guru kita. Silakan. Okey Aiman, saya sebenarnya bila kita bincangkan tentang pentaksiran bilik darjah ini, kita melihat kepada pentaksiran murid ini mendapat tahap penguasaan berapa. Itu yang sebenarnya menjadi kerisauan ibu bapa dan masyarakat dekat luar. Termasuk saya lah sebagai seorang ibu, saya nak lihat anak saya mendapat TP apa ya dalam satu subjek. Jadi di sini sebenarnya sebelum kita bincangkan, maka saya nak ajak Aiman dan juga penonton-penonton untuk menyaksikan video ini. Jom. Saya baru sebut tadi, jadi siapakah tokohnya? Siapa tokohnya? Tokoh dia ialah Tun Fuad Stephen. Okey, saya berikan jawapan terus. Okey, jawapannya tepat sekali. Jadi mungkin kita boleh ambil seorang lagi. Boleh. Okey, kita cuba panggil siapa ya? Okey, cikgu panggil Fatin pula. Cikgu panggil Fatin dan Aiman boleh tolong saya? Saya pecahkan lagi satu telur ni, cikgu. Pecahkan satu lagi. Ya. Alright, kita dapat nombor 2. Okey, soalan untuk nombor 2. Soalan untuk nombor 2. Kita tengok.
pengertian merdeka, kebebasan bukan hanya satu pertempuran untuk melawan satu kumpulan ataupun warna kulit, tetapi satu pertempuran terhadap sebuah sistem yang menindas. Sistem yang menindas. Agak-agaknya apa jawapan dia? Siapa tokohnya? Jawapan untuk nombor 2, Nelson Mandela. Ya, Nelson Mandela. Dan sistem yang telah ditentang oleh Nelson Mandela adalah dasar apartheid. Baiklah. Okey. Jadi itu video tersebut sebenarnya merupakan salah satu daripada aktiviti pentaksiran bilik darjah yang kita lakukan di bawah tajuk pemasyhuran kemerdekaan. Sesuai dengan topik yang saya bawa kepada perbincangan pada hari ini. Okey, kalau kita lihat di situ, murid telah ditaksir secara lisan. Okey, apabila sesuatu PDP telah berlaku, guru telah memberikan penerangan dan sebenarnya kita mesti melakukan aktiviti yang berpusatkan kepada murid. Penyoalan yang telah dilakukan tadi berdasarkan kepada aktiviti sebelumnya adalah bagi menguji tahap penguasaan murid terhadap topik yang telah dibincangkan. Maka di sini penguasaan tersebut ataupun kalau kita lihat penguasaan murid itu perlu direkod. Jadi di sini saya nak bawa perbincangan kita kepada bagaimana perekodan dan pelaporan pentaksiran bilik darjah dilakukan oleh guru-guru di sekolah, termasuk saya sendirilah. Okey, jadi dalam di sini kalau kita lihat untuk kita mentaksir sesuatu tahap penguasaan, memberikan taksiran kepada penguasaan murid secara individu, maka kita mestilah berlaku profesional, maksudnya pertimbangan yang profesional. Dan yang paling penting sebagai seorang guru, terutama sekali kalau kita bincangkan sekarang ialah sebagai guru sejarah menengah atas, kita mesti meletakkan ataupun kita mesti berpandu kepada DSKP. Okey, jadi di sini kita lihat inilah antara kandungan dalam DSKP bagi kita menentukan tahap penguasaan murid dalam standard kandungan yang ada dalam pembelajaran tersebut. Okey, ingat pentaksiran ini boleh berlaku apabila sama ada selepas tamatnya satu unit ataupun kita kata kelompok standard kandungan ataupun secara keseluruhannya standard pembelajaran. Jadi di sini mungkin ingat ada dua perkara, satu ialah standard pembelajaran dan satu ialah standard kandungan. Saya akan berikan penekanan di sini supaya penonton dapat faham apa itu beza antara standard kandungan dan standard pembelajaran. Okey, di sini kalau kita lihat standard kandungan adalah tajuk besarlah. Kemudian di dalam 11.4 kita ada tajuk-tajuk yang mana standard pembelajaran ini dia ada huraian tahap penguasaan murid. Jadi apabila kalau kita lihat sebagai contoh dalam video tadi, murid telah dapat membina kronologi peristiwa, maka di sini secara kalau kita kata pertimbangan profesionalnya, murid itu berada pada tahap penguasaan 3 bagi topik yang dibincangkan. Okey, jadi sebenarnya bagaimana kita merekod? Jadi bagi guru, kita tidak adalah betul-betul kita kata mesti kita gunakan cara begini. Tidak. Guru boleh menggunakan pelbagai kaedah untuk merekod. Tapi dalam kaedah yang paling lazim untuk guru-guru, kita menulis dalam refleksi. Dalam rancangan pengajaran harian, kita ada setelah dibincangkan ataupun setelah diperincikan SK, SPSK, objektif pembelajaran, kriteria kejayaan yang perlu dicapai oleh murid, maka kita membuat refleksi. Di sini, refleksi tersebut ialah bagi kita mengetahui ataupun melihat berapakah murid dalam kelas kita yang dapat menguasai objektif yang telah kita tetapkan. Okey, bagi yang telah pun mencapai objektif, maka kita perlu aktiviti pengayaan. Bagaimana pula kalau kita dapati ada murid yang dia tahap penguasaan dia berada pada, dia faham tetapi masih perlu lagi dibimbing oleh guru. Jadi di sini maka guru boleh mengadakan aktiviti, kita ada aktiviti pengayaan, pemulihan dan satu lagi ialah aktiviti pengayaan, pemulihan. Pemulihan ni sebenarnya bagi yang tidak menguasai lah. Okey, maafkan saya. Jadi di sini kalau kita tahulah dalam kelas itu memang ada murid yang langsung tidak dapat mencapai objektif. Jadi kita guru kena bantu mereka bagaimana nak dapat capai
tahap penguasaan tersebut. Jadi di situ pendekatan guru, kita memberikan bimbingan yang lebih khusus kepada murid-murid ini. Manakala murid yang telah mencapai objektif yang ditetapkan, maka kita boleh memberi bimbingan secara minima dalam proses PDP tersebut dengan mengadakan kepelbagaian aktiviti, ataupun kita kata dalam aktiviti perancangan tu mesti mewujudkan perancangan aktiviti yang terbeza, pembelajaran terbeza antara murid. Sebab di dalam kelas kita sekarang ni tidak kelompokkan kelas ni murid pandai sahaja, tidak. Di dalam satu-satu kelas ni ada pelbagai murid. Jadi di sini kita kena guru ya sebenarnya, sebab itu kita kata proses bermula daripada perancangan dalam penentuan objektif tersebut dengan mengambil kira keupayaan murid. Jadi apabila semua itu berlaku dan kita telah membuat semakan semula, ada tindakan susulan, maka perekodan itu kita boleh catatlah. Mula-mula kita catat dalam, mungkin ada yang catat pada senarai nama, catat kepada buku catatan guru masing-masing. Kemudian pada akhirnya, sebab kita tahu bahawa pengoperasian dari segi perekodan ini, okey, kalau kita lihat pada akhirnya sebab perekodan ini kita buat 2 kali setahun. Okey, yang untuk tipe keseluruhan. Jadi pada kali pertama itu sebenarnya bukanlah yang muktamad, tetapi masih boleh ditambah baik. Maka di sini okey, selepas kita membuat pertimbangan profesional dan menetapkan TP, maka akhirnya okey, murid akan dapatlah, kita pun guru akan dapat berapakah murid yang mendapat penguasaan 3 ataupun TP4 dan sebagainya. Di sini sekali lagi guru-guru kita tidak perlu ataupun kita jangan ada sikap bias sebenarnya. Semua murid ini sama, semua murid ini perlu kita bimbing. Yang lemah kita bimbing dengan lebih lagi, yang telah pun dapat berdiri sendiri maka kita berikan mereka peluang untuk mereka menyebarluaskan kebolehan mereka supaya pentaksiran bilik darjah itu berlaku dan dapat meningkatkan kemenjadian murid. So ini perekodan. Dan untuk yang terakhirnya, kalau kita lihat di sini, sebab tadi saya kata tahap perekodan itu kita berlaku apabila selesai satu kelompok SK atau SP, maka kita pun catatlah dalam ruangan di sini. Okey, murid ini mendapat TP berapa. Okey, ini adalah sebagai satu contoh perkongsian bagaimana kita merekodkan pentaksiran bilik darjah murid. Setiap murid, bukan murid secara general, tetapi setiap murid di dalam kelas tersebut. Okey, itu dia cikgu. Cikgu, silakan ke sini cikgu. Ya, betul. Okey, Aman. Itu di antara kalau kita sebutkan pentaksiran bilik darjah dalam sejarah. Dalam sejarah. Itu dia, dalam tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Ya, betul. Baik, mungkin ada sedikit rumusan daripada cikgu tentang PDP kita dalam sejarah. Okey, jadi pada saya lah, sebagai seorang yang telah saya rasa mengajar sejarah ini, dari segi pengalaman saya, sebenarnya sejarah ini adalah satu mata pelajaran yang murid-murid dia kurang gemar. Jadi kita guru perlu melaksanakan ataupun kita lah perlu memainkan pelbagai watak dalam pengajaran kita supaya mata pelajaran yang kita ajar itu menjadi satu mata pelajaran yang seronok untuk murid-murid belajar. Jadi kita kepelbagaian aktiviti itulah yang kita kena buat. Jadi kita berikan mereka bimbingan, kita berikan mereka peluang untuk mereka merancang aktiviti mereka. Okey, cikgu. Cikgu boleh kongsi tak di antara aktiviti yang menarik yang cikgu dah pernah buat, cikgu? Okey, satu aktiviti menarik yang pernah saya buat dengan murid-murid. Okey, jadi saya mengajar menengah rendah, menengah atas. Jadi ada satu aktiviti ni, pada peringkat awal murid-murid ini melakukan aktiviti pembentangan berkumpulan dengan tugasan yang telah diberikan secara terbeza mengikut kumpulan. Jadi pada tahap yang pertama tadi, murid-murid ini tidak yakin. Tetapi apabila berlaku aktiviti yang seterusnya dan sampai satu aktiviti yang mana saya nampak dan saya memberikan pujian kepada mereka semua kerana mereka telah dapat merancang aktiviti berdasarkan penyelesaian masalah yang penyataan masalah yang saya berikan. Mereka kemudiannya telah berjaya bukan sahaja membentangkan dalam bentuk yang kreatif, tetapi juga mereka merancang aktiviti permainan. Wow. Jadi merancang aktiviti permainan menguji rakan-rakan murid yang lain. Maknanya pembelajaran tu akan jadi lebih menarik dan lebih seronok. Kita nak ucapkan terima kasih kepada guru yang kita bawakan pada hari ini, Cikgu Nur Hayati Muhammad Razan, di atas penjelasan tentang pentaksiran
bilik darjah dalam sejarah. Jadi kepada ibu bapa, kepada guru-guru, kepada murid-murid, ambil perhatian dan ini cara untuk kita nak jadi lebih baik lagi selepas ini cikgu kan? Ya, betul. Dan ada rezeki kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.